Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallim ala habibina al-mustafa Muhammadun wa aluh. Muslimin musliman yang dirahmati Allah sekalian, syukur alhamdulillah saya telah sampai balik 2 hari sudah dan kita boleh menyambung semula kelas kita pada malam ini di halaman 32. Di ujung tu saya berhenti dulu pada baris yang terakhir. Setajuk yang kita cuba bentangkan, kita kupas dan kita ulas, tajuk tentang keadilan, tajuk tentang tidak eloknya kezaliman. Dengan lain bahasa, Allah Subhanahu wa ta'ala amat benci kepada orang yang melakukan kezaliman. Dalam hadis kursi Allah telah menyebut, ya bna Adam, inni haramtu zulma ala nafsi fala tuzalimu. Hadis kursi yang menyebut, yang bermaksud, wahai anak Adam, kata Allah, aku telah mengharamkan kezaliman itu atas diriku, maka jangan sekali-kali kamu melakukan zalim. Kenapa Allah mesti mengharamkan kepadanya kezaliman? Sebab dia boleh fa'alu lima yurid, dia boleh buat apa sahaja yang dia buat. Dia berkuasa, dia maha kuasa. Tapi tidak, sebab digunakan kata dalam Quran, digunakan la yazlim misqala dzarratin. Allah tidak buat zalim walaupun sekecil besar zarah. Banyak ayat yang mengatakan bahawa la yazlimun nasa syai'a, Allah tidak buat zalim kepada mana-mana makhluk sedikit apapun. Sebab itu maka tajuk keadilan, tajuk kezaliman ini tajuk yang besar yang patut dikupas. Kita dah bincang banyak dah tentang keadilan. Nak sambung malam ni, datang seorang Yahudi. Saya baca sikit lah, nak sambung balik. Datang menghadap seorang Yahudi kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ini Khalifah Abdul Malik, khalifah yang kelima daripada Muawiyah, Yazid bin Muawiyah, Muhammad, sampai kepada yang kelima, Khalifah Abdul Malik bin Marwan, khalifah kerajaan Muawiyah atau kerajaan Umayyah. Saya nak maklumkan sedikit, bila sebut kerajaan Muawiyah, kerajaan Umayyah, so Muawiyah tidak dimasuk oleh ulama-ulama Islam, dia para sahabat sampai ke kita tidak memasukkan Muawiyah sebagai khalifah Rashidah ataupun khulafa ur-Rashidin. Khulafa ar-Rashidin Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. So Muawiyah orang tak masuk. Yang kelima orang masuk ialah Umar bin Abdul Aziz. So yang pentingnya Muawiyah orang tak masuk, orang tak bilang pun. Tapi dia berkuasa. Dia mengambil kuasa, merampas kuasa daripada Ali. Ali telah ditabalkan sebagai khalifah yang dimubayaahkan oleh orang Islam. Tapi Muawiyah di Syam, dia governor Osman, seorang governor Osman di Syam, di Syria. Bila Osman mati dibunuh, maka orang di Madinah lah yang mengangkat Ali sebagai khalifah yang keempat. Selesai,
Tapi Muawiyah pula mengangkat diri dia sebagai khalifah. Tapi dia di Syam. Di Syam. Dengar pun kita tak sedap lah. Kenapa pun di Syam padahal pusat Islam ketika itu di Madinah. Nabi di Madinah, Abu Bakar di Madinah, Umar Madinah, Osman sampai Ali di Madinah. Bila Osman mati dibunuh, maka wajarlah dilantik di Madinah. Maka orang setuju melantik Ali bin Abi Talib. Maka Muawiyah yang di Syam melantik dirinya sebagai khalifah di Syam. Maka dua khalifah, krisis politik timbul besar sampai berlaku peperangan. Yang besar peperangan Siffin. Akhirnya tactically Ali kalah dan Muawiyah menang. Dia menang macam mana? Peperangan besar berlaku melibatkan ribuan orang Islam terbunuh, sama-sama Islam. Ali dengan askar-askar kerajaan, tentera Islam, dan Muawiyah dengan orang-orangnya yang dikerah daripada Syria, daripada Syam, berperang. Memang Ali menang dalam peperangan itu. Ali dengan hulu balang Islam menang. Bila hampir kalah Muawiyah ada seorang ketua perang nama dia Amru Ibnul As. Dan Ali ada ketua perang nama dia Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa ini umurnya agak lanjut dan Amru sedang, maknanya umur pahlawan. Bila peperangan Ali hampir menang, Muawiyah kecundang hampir kalahlah. Tapi mereka ada suatu helah yang munasabah tapi tipu helah. Mereka mengangkat Quran di hujung pedang. Satu kitab dilambangkan Al-Quran, diangkat Quran di hujung pedang. Siapa yang angkat? Amru bin As daripada pihak Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia angkat, dia kata apa? Quran ini kata, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kamu bertelingkah, berselisih, bergaduh, rujuk kepada Quran, jangan perang. Bonti perang, kita rujuk kepada Quran, berunding. Bila cadang begini, bila cadangan bonti perang, runding dengan Quran, nak perang pun tak boleh, tak perang tak boleh. Banyak askar Ali mendapat pandangan daripada sahabat-sahabat dia. Muawiyah ni dahak ni putar belik dia hebat. Jangan percaya. Walaupun dia sebut itu benar, tapi dia nakkan yang batil. Itu dia kata kalimatu haq yuradu biha batil. Dia sebut itu benar. Quran kata bila kamu bergaduh, berselisih, jangan bergaduh, jangan perang. Balik Quran. Quran kata apa ni antara kedua Ali dengan Muawiyah, siapa yang betul? Balik pada Quran. Kita berhenti perang, kita berunding. Banyak perasaan Ali kata, jangan terima cadangan tu karut. Daripada nak kalah dah, buang kat Quran. Mengapa tak angkat daripada awal? Tapi ketua perang Ali, Abu Musa, orang berpengaruh, orang tua, dia bukan pun tak belik punya. Dia kata kalau orang tu nak berhenti perang tu, Quran kata wa in janahu lisilmi fajnah lah wa tawakkal 'ala Allah. Kalau musuh kamu condong kepada keamanan, terimalah sekali Allah Ta'ala. Di akhirnya Ali tertekan,
dan Ali menerima pandangan suluh, berhenti perang, rujuk kepada Quran, berpecah pengikut Ali. Jangan, ini dahak ini kepala aku kena, itu kepala ni kepala penipu dia. Jadi Ali bertegas, tak apalah, kita berdamai. Bagi maksud kita rujuk kepada Quran, Quran akan mengatakan aku betul. Ringkas cerita, berundinglah Amru bin As, ketua wakil kepada Muawiyah, dengan Abu Musa Asy'ari, wakil daripada Ali. Kesimpulan dan merundingan, Amru kata, punca yang menjadi masalah besar ni, yang banyak terkorban ni, Muawiyah. Muawiyah ini orang yang tak boleh pakai. Dia yang bermasalah. Mari kita pecat Muawiyah. Aku cadang kita pecat Muawiyah. Tapi cara pecat itu biar terhormat. Aku nak cadangkan cara pecat Muawiyah ini cara yang terhormat. Iaitu, aku pecat Muawiyah daripada khalifah yang dia sandang. Dan kamu, Abu Musa Asy'ari, kamu pecat Ali. Supaya jawatan kosong. Bila kosong, kita pilih semula. Aku nak cadangkan Ali dan kamu sokong. Betul, tutup cadangan. Ataupun kita ambil dua orang calon juga jadi calon, lepas tu kita buat pilihan raya. So SPR buat pilihan raya. Dan aku yakin Ali akan menang. Tentera pun banyak tentera Ali. Cukup cantik cadangan. Buang kedua-dua orang, lantik orang baru, selesai masalah. Setuju? Setuju? Setuju. Okey. Kamu isytiharkan pecat Ali, aku isytiharkan pecat Muawiyah. Kosong. Tapi siapa nak mula dulu? Abu Musa kata, kamulah mula pecat dulu. Itu baru aku. Di dalam Islam ni kita ada etika. Kita hormat kepada orang tua. Orang yang lebih alim, lebih wara, lebih tua, dia ke hadapan. Kalau semayang pun dia di depan. Sebab dia orang tua yang berumur, alim pula, wara pula, takwa pula, dia kena ke depan. Islam kata begitu. Sebab tu kamu naik dulu ke mimbar, kamu istihar, buang Ali dulu. Kamu turun, aku orang muda, aku bukan alim pula, tak macam kamu dan sebagainya. Lepas tu, kamu turun, aku naik pula, aku pecat Ali. Selesai. Pecat Ali, pecat Muawiyah. Selesai. Naiklah Abu Musa Asy'ari, mimbar, mengisytiharkan dia dengan ini memecat Ali daripada khalifah. Dia turun. Naik Amru bin As, dia kata, tuan-tuan dah dengar dah. Abu Musa yang wakil daripada Ali telah mengisytiharkan dengan resminya dia pecat Ali bin Abi Talib daripada khalifah. Problem kita ni dua orang khalifah. Bila seorang sudah pecat, tinggal lagi satu. Saya ini nak mengisytiharkan yang satu kekal, yang lain pecat. So, perang. Saya nak kutkan, inilah yang saya kata tadi. Hujah yang paling kuat pada saya lah.
Antara dua ni, Ali ni, Malik bin Marwan ni khalifah kerajaan Umayyah. Antara puak Ali dengan puak Muawiyah, perang tadi Ali nak menang dah, tapi kan ada taktik jahat dan sebagainya, maka akhir mereka menang dalam perundingan, dalam taktik perang. Salah seorang daripada yang memihak kepada Ali bin Abi Talib dalam peperangan besar ini, seorang yang bernama Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir seorang hamba abdi zaman Makkah. Ya, bapa dia Ammar mati dibunuh oleh orang-orang musyrikin Makkah. Seksa bapa dia sudah mati, dan mak dia Sumayyah. Sumayyah juga terkorban syahid, perempuan syahid pertama Sumayyah. Dan Ammar diseksa, tak dibunuh. Nak dicuba bunuh banyak kali, dia tak terbunuh. Nabi kata apa? Ammar bin Yasir tidak akan mati dibunuh oleh orang musyrikin, tapi dia akhirnya akan mati dibunuh oleh Al-Firqah Al-Baghiyah. Nabi menggunakan perkataan dia akan mati dibunuh oleh Firqah Al-Baghiyah. Firqah Baghiyah, satu kumpulan yang derhaka kepada kerajaan. Quran kata, faqatilul lati tabghi hatta tafi' ila amrillah. Ada puak yang menderhaka, yang tidak ikut peraturan, yang gunakan kekuatan tentera, merampas kuasa, dipanggil Firqah Baghiyah. Ammar bin Yasir akan terbunuh, akan mati nanti dalam peperangan antara Firqah Baghiyah, puak yang derhaka, dengan puak yang taat. Ammar berada dalam kumpulan Ali bin Abi Talib, dan dia telah terkorban dalam peperangan Siffin. Maka dia memihak kepada Ali, dengan sendirinya maka Muawiyah jadi Firqah Al-Baghiyah. Firqah Baghiyah, puak yang zalim, yang melakukan kekejaman, yang tidak berhak berbuat demikian. Karena itulah saya sebut tadi pada awal sebagai maklumat tambahan, orang tak masuk, tak bilang kira Muawiyah sebagai Khalifah Ar-Rashidah ataupun Khulafa Ar-Rashidin. Tapi kuasa tetap mereka boleh. Kekuatan tentera dan dahak dan tipu hailah. Banyak ni menang tipu hailah ni dulu sampai sekarang dah. Sebab itulah maka seorang Yahudi telah datang kepada Abdul Malik bin Marwan, maka berkata ia, orang Yahudi kata, wahai Amirul Mukminin, dia mengadu, dia kata setengah daripada orang besar kamu, orang besar kamu ni maknanya dia ni khalifah, di bawah dia ialah wali lah, governor. Bawah governor itu dia ada lagi ketua tentera, ketua kaum dan sebagainya. Orang besar kamu telah menzalimkan daku. Dia orang Yahudi, dia mengadu kepada khalifah. Dia katakan pegawai tinggi kerajaan Islam di bawah pemerintahan Abdul Malik bin Marwan telah zalim kepada dia. Maka jika insafkan daku, maknanya tolong aku melepaskan dari kezaliman ini dan dosaku, dan dirasakan kami manis adil. Kalau kamu lepaskan aku dari kezaliman pegawai tinggi kamu ini, aku hidup dalam keadaan merasa pemerintahan yang adil, cukup manis, cukup seronok berada dalam kerajaan pemerintahnya adil. Maka tiada berpaling ia kepadanya. Maknanya pemerintah tadi Abdul Malik, lepas dengar pengaduan seorang Yahudi kepadanya, dia buat tak peduli je. Itu saya sebut tadi, kata sebab tu khalifah-khalifah orang Umayyah ini memang terkenal. Malah sabit dalam sejarah sangat banyak daripada khalifah dalam senarai dalam kerajaan Umayyah ini telah melakukan dosa besar depan orang. Pernah mabuk depan orang. Ini berlaku. Ini contoh. Datang Yahudi kepada dia, mengadu kes dia kena zalim. Dia tak berdengar kes tu.
Kemudian diulang perkataannya baginya kedua kalinya. Maknanya dia terpaksa kena ulang balik, mana appeal lagi sekali lah. Minta supaya kes dia dilihat. Tiada berpaling ia kepadanya. Yang dua pun tak ada kesan juga. Dia tak mau ambil perhati juga. Tatkala adalah pada kali yang ketiganya. Kali yang ketiganya Yahudi ini disebut perkataan yang boleh menarik perhatian khalifah. Dia kata apa? Dia kata, "Hai Amirul Mukminin, kami dapat dalam Taurat." So, kami boleh baca dalam kitab Taurat yang diturunkan atas kalimullah Musa, atas Nabi Musa yang boleh bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So, Musa sahaja yang bercakap, boleh bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Muhammad tidak. Muhammad SAW malam Isra Mi'raj dia tidak bercakap Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang bercakap ni memang wa kallamallah Musa taklima. Allah bercakap dengan Musa itu dengan percakapan yang bukan bahasa kita ni. Tidak boleh disifatkan bahasa apa dia pakai, bukan bahasa kita. Kalau bahasa kita, Allah telah menjadi makhluk. Tapi ada bahasa yang kita serah Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Yang pentingnya dia bercakap. Apa yang dia bercakap? Musa berjalan di padang pasir bersama dengan keluarga dia, dengan isteri dia dan anak-anak dia. Izra'a naran, dia lihat ada api, ada cahaya di bukit Turusina. Faqala li ahlihim qusu inni anastu nara la'ali atikum. Sepanjang cerita dia, aku nampak ada cahaya yang menarik aku dan aku nak kena pergi kat cahaya itu, kamu tunggu sini. Keluarga dia. Maka dia pergi. Dia pergi sampai kepada api itu, dia dengar suara. Tapi bukan bahasa yang saya sebut ni, tapi bahasa lain. Tapi bahasa itu mesej dia. Dia kata, inni ana rabbuka fakhla' na'laika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Aku Tuhanmu. Pecat, buang sepatumu. Jangan pakai sepatu. Kamu berada di Wadil Muqaddas. Wadil Muqaddas satu tanah lembah yang suci, di mana nama dia Tursina. Di bukit Tursina bawah ada satu lembah. Apa dia kata? Di antaranya dia kata, apa yang ada di tangan kamu tu? Allah tak tahu, tapi dia tanya tu bagi maksud nak bercakap. Musa kata, ini tungkat. Buat apa? Aku gunakan tungkat ini untuk menghalau kambing-kambing yang aku pelihara. Allah Ta'ala kata, campak tungkat kamu. Dia campak tungkat. Maka tungkat itu telah berubah menjadi ular. Tas'a, ular yang boleh bergerak. Allah Ta'ala kata, khuzha wala takhaf. Pergi tangkap, pegang ular, jangan takut. Dia pergi tegak, pegang balik tungkat dia, yang ular tadi jadi tungkat balik. Allah kata, lekatkan tanganmu, janahika, lekatkan tangan kamu ke lambung kamu. Dan masukkan poket kamu, tangan dalam poket baju kamu. Dia buat demikian, tangan dia mengeluarkan cahaya yang cukup terang. Ini bukan penyakit. Ini petanda-petanda kamu jadi Nabi. Izhab ila Fir'aun innahu tagha. Kamu kena pergi berjumpa dengan Fir'aun. Dia telah melampau. Dia telah zalim. Telah banyak buat nanya. Pergi dekat dia. Pergi buat apa? Cakap dekat dia, kata, kamu dah melampau. Aku nak beri hidayah
kepadamu Allah Subhanahu Wa Taala untuk kamu beriman denganku. Musa kata, boleh tak? Itu saya tahu dialog tu. Tapi yang saya sebut ini, itu perkataan yang telah menjadi Arab, menjadi bahasa. Tapi yang asalnya bukan itu. Allah tidak berbahasa kita. Tapi mesej sampai. Musa kata, aku takut nak pergi seorang. Jangan takut, kamu Rasul, aku ada. Boleh tak? Aku pergi dengan adikku Harun. Dia lebih fasih daripada aku berbicara. Allah Ta'ala kata, qad utita su'laka ya Musa. Minta apa-apa kami bagi. Kamu nak Harun sama kamu, kami lantik Harun jadi Nabi, tapi sama kamu. Itu di antara dialog panjang sebenarnya. Itu yang dikatakan bahawa dipanggil nama tu Musa Kalimullah. So tengok ya, Musa sehebat itu yang seluruh Nabi tidak ada yang boleh bercakap. Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bercakap dengan Nabi Musa. Tapi Musa bila mendengar cerita kata ada hamba Allah Ta'ala lain yang diberi kepadanya ilmu pengetahuan yang lebih tinggi yang nama dia Khidir, Musa terpaksa pergi cari Khidir. Akhirnya berjumpa dengan Khidir. Akhirnya dia tahu, mengatakan bahawa Khidir ada kebolehan asing yang bukan dia miliki. Dia panggil ilmu yang disebut ilmu laduni itu. Tapi akhirnya Musa rupanya tidak dapat ilmu itu kerana Musa, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu tidak boleh sabar. Saya cerita dah. Okey. Itulah dia. Maka kata Yahudi tadi, dia kata kami ada Taurah. Taurah itu diturunkan kepada Nabi Allah Musa Kalimullah. Dalam Taurah itu ada sebut. Apa dia? Taurah kami kata imam, bahwasanya imam, pemerintah, khalifah, tiada sigianya, tidak seharusnya bersekutu pada menzalimkan seorang. So, pemerintah tidak boleh berkongsi, tidak boleh terlibat, tidak boleh ada sebarang kaitan dengan kezaliman. So, kalau kamu mendiamkan kezaliman pegawai kamu zalim sama. Jadi Abah kata, imam tiada sigianya bersekutu pada menzalimkan seorang. Maka diangkat kepada kepalanya. Diangkat kepalanya. Maka jika diangkat kepadanya, maka jika tiada ia menghilangkan dia, maka senantiasa bersekutu akan dia para zalimnya. So, poin dia mudah. Pekerja, amil kamu, pegawai kamu zalim kepada aku. Aku datang mengadu kepadamu supaya kamu buang kezaliman itu. Kalau kamu biar juga, kamu sama dengan dia. Dia zalim kepada aku, kamu biar, kamu zalim sama. Itu mesej dia. Tatkala mendengar Abdul Malik akan perkataannya, maka terkejut ia dan bangkit ia pada ketika itu. Dia bagi perhatian lah. Dia menghadap, dia bangkit pada orang yang menzalimkan dia. Diturunkan daripada memerintahkan dan dikembalikan hak Yahudi. Dan mengembalikan ia akan haknya. So dia sendiri mengambil tindakan. Abdul Malik bin Marwan sendiri mengambil tindakan bagi balik hak Yahudi yang telah dizalimi oleh pegawai tadi. Dia telah memerintahkan supaya dikembalikan hak Yahudi. Maka dikembalikan haknya. Poin besarnya nak mengatakan bahawa Islam tidak membezakan dalam mengembalikan hak ini. Sama ada daripada Yahudi ke, Islam ke, Kristian ke, kalau hak dia diambil orang, diiniai dalam negeri Islam, maka khalifah berkewajipan untuk mengembalikan balik. So, kita berpegang dengan ayat yang cukup jelas. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا يَعْدِلُوا وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَى.
Dan janganlah semata-mata kamu membenci suatu puak. Kamu tidak suka seorang. Kamu tidak suka ke satu golongan. Lalu kamu tidak berlaku adil. Jangan, kata Allah. I'dilu. Jangan jadikan sebab kita benci dekat dia, maka kita, jangan. I'dilu, mesti kena adil. Wa aqbi taqwa, dia yang dekat dengan ketakwaan. Sebab Islam tidak pandang. Tengok macam zaman Umar Khattab satu kali, dia berjalan-jalan dengan pegawai dia, dia melihat ada seorang buta sedang meminta sedekah. Umar lihat daripada jauh seorang buta bawa bekas meminta sedekah daripada orang. Lalu dia tanya dengan pegawai bersama dengan dia, Manisail, siapa tu yang minta sedekah ni? Waqalu annahu Yahudi. Orang beritahu kat dia, itu yang Yahudi. Hal huwa min ummatina. Dia tu rakyat kita kah? Bukan rakyat kita. Min ummatina. Dia umat kita, dia rakyat kita. Falimatu zalimu. Mengapa kamu biar? Dia cakap kepada wali ni. Kepada orang ni. Mengapa kamu zalimkan dia? Mengapa kamu biar begitu? Umar pergi sendiri berjumpa dengan Yahudi itu. Memegang tangan dia, buang, kalau bahasa kita, buang tempurung. Nak ikut apa? Dia bawa Yahudi itu balik semula ke pejabat dia, terus pergi ke Baitul Mal, khabar ke orang Baitul Mal, ini Yahudi. Kita telah mengambil daripadanya jizyah semasa dia muda, dia bekerja, dia orang rakyat, kita ambil cukai jizyah daripada dia. Bolehkah kita biar dia tua macam minta sedekah? Kita biar dia begitu? Berikan kepadanya keperluannya sepanjang hidup dia. Pergi Baitul Mal. Itu Umar yang pernah berbuat demikian. Nyata hatta orang Yahudi pun kita bagi. Tambah kalau Islam, sama-sama Islam. Kalau kita buat sebaliknya, kalau tak sebulu, tak sehaluan, kita kena zalim. So, jangan lupa kita ada mahkamah yang kedua, Mahkamah Rabbul Jalil. Kita boleh tuntut. Sebab tu saya kata amanah. Ni kita bercakap ni sama ni, saya bukan bercakap ni, bukan tajuk khalifah saja ni. Tajuk kita lah, kita bapa pun kita kena adil kepada anak-anak, kepada jiran, kepada kawan. Kalau kita ketua pejabat, kena adil orang yang di bawah jagaan kita. Kalau kita ketua kampung, kita orang besar, orang ada kuasa, semua apply kepada makna adil, saksama. Memanglah kalau kita pernah kena inyaya dalam kerjaya kita lah, dalam apa pun, kalau anda bekerja dan kita terasa kita kena inyaya, bos buat nanya, sakit. Kalau ramai orang yang kena nanya, banyak orang yang sakit jiwa dia buat. Nak lawan tak boleh, inyaya. Iyalah kalau dah ikat mata kawan tu, ikat tangan pula. Kalau orang tak ikat tangan tu boleh tepi-tepi, tapi boleh lawan. Kalau orang tutup mata, pukul pula, nak tepis macam mana? Ya, orang tahulah kita itu zalim. Tak apa. Tengok bila Quran menyebutkan wa idzal wuhuz syuhusyirat, apabila kesemua binatang-binatang wuhush, binatang buas, Allah bangunkan balik pada hari mahsyar. Binatang buas
dibangunkan balik, dihidupkan mereka balik, dan Allah tanya binatang-binatang yang tak ada tanduk, yang ditanduk oleh binatang yang ada tanduk. Kambing yang tanduk ada kambing yang tak ada tanduk. Kambing tak tanduk ni kambing janafari itulah. Kambing ada tanduk, dia tanduk kambing tak ada tanduk, tak boleh lawan. Luka-luka kawan tu. Dibangun pada hari mahsyar, tanduk yang tadi itu ditumbuhkan kepada tanduk binatang yang tak ada tanduk. Siapa tanduk hang dulu? Tu bandai. Tu wuhusira. Hatta binatang pun terasa dia kena zalim. Ditanduk oleh kawan dia yang tanduk lebih kuat. Kalau binatang pun diberi peluang, maka manusia juga di pada hari akhirat ditanya, anda buat apa? Aku tutup mata dia pula. Hang tutup. Ikat, ikat. Apa aku nak balas? Balas. Binatang lepas dia ambil balasan dia tanduk puas dah puas. Baru kunturabah. Baru mereka jadi tanah. Selesai. Di manusia, dia ambil hak dia pada hari mahsyar itu sekadar melepaskan hukum dunia yang dia tak dapat dulu. Lepas itu baru berjumpa dengan Qadi Rabbul Jalil. Sebab itu kita melihat ini garis bujur yang kita hadapi ini, bahawa tidak habis dunia. Zalim kepada orang, seronoklah ketika zalim tu, tapi tak habis. Itu kita ada peluang, satu kebaikan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Katakanlah orang hutang kita, dia ada duit untuk bayar, dia sengaja tak mau bayar. Pasal apa? Saja. Satu orang telah patah tangan kita, balas tak boleh. Orang kata, tak apalah, maaflah. Dan Islam ada peluang Islam bagi hak. Apa dia hak dia? Anda boleh reserve right to copyright. Reservekan hak itu sampai pada hari akhirat. Sebab pada hari akhirat ada satu peluang yang Nabi sebut dalam hadis sahih. Nabi kata, atadruna manil muflisi fikum? Qalu man la dirhamu lahu wala dananir. Qala la, al-muflisu fikum man akhadha min hadha haqqahu wa daraba hadha wa syatama hadha. Orang muflis, kamu tahu siapa dia yang muflis? Nabi tanya, siapakah yang muflis di kalangan kita? Orang ramai menjawab, muflis ialah orang yang binggerap. Binggerap ialah orang yang tidak ada dirham, duit perak tak ada, dan tak ada duit dinar. Dinar duit emas. Orang binggerap, orang yang tak ada duit, debt broke. Nabi kata tak, orang itu bukan binggerap. Dia ada tenaga, dia ada usaha, dia boleh cari. Tapi binggerap yang sebenar, Nabi kata, orang yang mati dalam keadaan banyak hak manusia ke atasnya. Apa dia? Dia ambil harta orang, dia tak bagi balik. Dia pukul orang, dia tak kena qisas. Dia nanya orang, dia tak kena hukum. Dia mati. Pada hari kiamat, dia tengok kesalahan itu, dia cuba nak selesaikan kesalahan dunia itu sebelum dia menghadap Allah Ta'ala. Apa dia? Dia cari orang yang dia zalimi dahulu. Aku zalim hang dulu kan? Boleh tak hang maafkan kepada aku? Boleh dengan syarat. Apa dia? Aku nak pahala-pahala kamu yang ada. Pahala semayang. Oh, jangan ambil ke semua, ambil separuh sahaja. Tak, aku nak ke semua. Take it or leave it. Kena zalim besar sangat, dia terpaksa kena bagi. Sebab nak lepas ni daripada Allah Ta'ala lagi tu.
dibagi pahala semayang kawan tu. Oh, dia bantai kawan tu pula, dia fitnah kawan ni pula, sebagainya. Kalau kata aku boleh maafkan dengan cara pahala puasa aku ambil semua, aku tinggal apa? Tu awak punya pasal. That your problem, my problem. Take it or leave it. Dia kena bagi. Akhirnya habis dah pahala ke semua dah, kesalahan masih banyak. Itu dia orang yang bankrupt. Makna dia, kalau orang yang nanya kepada kita, you preserve right tu, aku tuntut pada hari kiamat, dia kena bagi. Dan ada ruang pada ketika Allah beri ruang pada ketika itu. Kalau orang pahala banyak tak apa, kalau dia bengam-ngam ya, kalau dia dekat hidung orang tak ayat. Tapi berlaku ni, berlaku muflis hakiki akan berlaku. Banyak orang yang menyelesaikan masalah dunia ni tak selesai, dia nak selesaikan pada mahsyar sebelum timbang pahala, dia kena bagi. Akhir banyak orang yang bankrupt. Sebab itulah Nabi kata, hadis lain dia katakan bahawa baiklah kamu suluh di dunia. Kalau silap kepada orang, jumpa minta maaf dekat dia, kalau perlu bayar duit lah. Sebab dia ada diat. Macam bunuh orang, ada diat. Keluarga si mati boleh memaafkan jika maaf, jika tak maafkan boleh bayar diat. Diat apa dia? Kalau bunuh orang cara salah, kena bayar nilai 100 ekor unta. Tengok Islam letakkan diat tu, dia letakkan dengan duit. Jika duit, kalau duit dulu 100 dirham, sekarang banyak mana? Duit dulu 100 dirham, sekarang banyak mana? Tak tahu. Tapi kalau unta, dia tak berubah. Unta itulah dulu pun tak pernah sekolah, sampai sekarang tak sekolah. Harga dia pun lebih kurang. Kalau sekarang unta, baru ni saya di Mekah, dia RM3,500 bagi satu ekor. Katakan 3,000 lah seekor. Kalau 100 ekor, 300,000. Maka diat bunuh orang dengan tidak sengaja 300,000. Not bad lah, 300,000. Kalau main dengan duit, kita zaman Jepun, zaman awal Jepun tu, duit orang bayar dengan 1 sen. Pergi pasar bawa 20 sen, beli banyak barang dah. Lembu ketika tu harga dalam RM25. Dia tanah satu relung ketika tu harga dia RM13 je. Pilar ni satu kaki pun dijual RM50. Okey. Itu saya kata. Atas itulah bila tajuk kezaliman ini tajuk yang kena kepada kita. Kalau kita telah melakukan kezaliman, elok selesai. Sebelum dibawa sampai hari kiamat, kita kena tuntut. Tak bagi pun tak boleh, bagi pun tak boleh. Tak bagi siap, bagi pun siap. Sebab saya katakan bahawa dalam konteks ini, macam khalifah tadi saya kata, hatta zaman Nabi itu, Abu Bakar, yang paling mereka takut ialah yang nama dia zalim. Sebab itu maka diberi sangat perhatian tentang zalim ini. Okey. Dan adalah Al-Iskandar. Iskandar ni Iskandar Zulkarnain. Kita fahamlah seperti Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain ialah seorang ketua pegang yang ternama. Dia hidup dalam abad yang keempat sebelum Masihi. Abad yang keempat sebelum Masihi. Dia ni raja pun dia, ketua perang pun dia. Tinggal nama sekarang, macam di Mesir ada Iskandariyah. Iskandariyah dibuka oleh Iskandar Zulkarnain, Iskandar the Great. Quran pun sebut tentang Iskandar. Wa yas'aluka 'an Dzulqarnain. Dia bertanya Muhammad tentang Dzulqarnain, siapa dia. Jadi kalau orang yang tidak belajar, yang tidak mengaji, macam Nabi pula tidak mengaji pula, tak belajar pula, yang saya kata Nabi tidak pernah pegang
mana-mana kitab, pegang pun tak pernah. Buka kitab pun tak pernah. Tangan pun tidak pernah pegang pen. Tu. Ma kunta tatlu min kitab wala tahutuhu biyaminik. Kamu wahai Muhammad, kamu tidak pernah kenal kitab pun, tak pernah pegang kitab, tak pernah tengok pun. Kamu tak pernah pegang pen pun, kamu tulis apa pun tak pernah. So tidak ada sebarang maklumat. Mekah ketika itu pun bukan zaman ilmu bercambah. Bukan ada internet yang boleh akses untuk dapat maklumat. Dia orang tanya dia apa dia? Di antaranya, wa yas'alunaka. Mereka tanya kamu wahai orang tentang Zulkarnain. Jawab, aku akan bacakan apa kamu nak. Apa dia? Nabi cerita Zulkarnain. Pahlawan, pemimpin yang berjalan, berjumpa dengan satu kaum, bercakap apa pun tak faham, tapi mereka minta Zulkarnain tolong mereka lepaskan kekejaman, kezaliman Ya'juj wa Ma'juj. Akhirnya mereka bersetuju untuk membayar upah, membayar wang kepada Zulkarnain jika dia dapat membebaskan kaum itu daripada kekejaman Ya'juj wa Ma'juj. Akhirnya dalam Quran menceritakan Zulkarnain telah membina suatu tembok yang dibuat daripada zuburul hadid. Zuburul hadid, besi yang dicairkan daripada tembaga nuhas. Dia buat tembok, dia tutup sampai dia boleh tutup bukan Ya'juj wa Ma'juj dalam satu lingkungan. Quran kata mereka tidak ada alat untuk memecahkan tembok itu sebab kuku. Ada kuku, tak ada equipment boleh pecah, mereka tidak boleh pecah. Tapi akhirnya tembok itu akan pecah juga. Bila pecah juga, datanglah tu. Wahum min kulli hadabin yansilun. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi. Ya'juj Ma'juj ini memang dia amat merosakkan orang, menzalimi orang, menyakiti orang. Tapi sekarang mereka berada dalam lingkungan, dalam kubu yang dibuat oleh Zulkarnain. Mereka sedang pecah, akhirnya boleh pecah. Bila pecah, wahum min kulli hadabin yansilun, mereka akan turun daripada tanah tinggi, daripada bukit. So, saya nak bayangkan yang Zulkarnain buat tadi tu ada di bukit somewhere, dan maka dalam bukit dia tutup lubang bukit sahaja, mereka tak boleh pecah bukit itu. Tapi Quran mengatakan surah Isra, Quran menyatakan bahawa mereka akan pecah juga. Akhirnya pecah yang dibuat oleh Zulkarnain, maka mereka akan melakukan kekejaman semula itu menjelang saat akhir kiamat nanti. Sekarang Zulkarnain berkata, hei hamba Allah, bahwasanya Tuhan kamu Allah, yang tiada Tuhan hanya Ia, telah menolongkan Nuh. So nyata bahawa Nabi Nuh AS dalam suasana hidup di padang pasir, mengajak kaum dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak terbuka hati mereka. Kiralah 1000 tahun. Nabi Nuh ni umurnya 950 tahun. Nuh, Quran cerita bahawa wala bisafi alfa sanatin illa 50 ama. Nuh, Allah Ta'ala bagi umur dia 1000 tahun tolak 50. Seorang boleh hidup zaman itu 950 tahun. Dan sepanjang itu dia menerima wahyu, katakanlah umur 1 tahun. 850 tahun dia mengajak kaum dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia, Allah Ta'ala sebut tu, inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Aku telah mengajak kaum aku kepada Allah ini siang malam, pagi petang. Tapi Nuh kata, walam yazidhum min du'ai la firara. Semakin aku giat berdakwah, bukan semakin dekat, dia semakin jauh. Kullama da'autuhum, bila aku berdakwah mereka saja, mereka buh tangan dalam telinga.
ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Tuan-tuan bayang tengok, kalau saya duk cakap macam ni, seorang buat tinggal gitu. Saya berhenti. Kaum dia ke semua tu, Nuh bukan murid saja, semua bakat buh. Tuan-tuan bayanglah, 800 tahun berdakwah, akhirnya yang naik kapal dianggarkan sebanyak 80 orang saja. Maknanya 800 tahun 80 orang. Maknanya 100 tahun 8 orang. Lah. 100 tahun berdakwah dapat 8 orang. Tuan bayang. Itu yang berulang, itu imbas berulang. Nabi kita Muhammad SAW berdakwah kepada kaum dia juga di Mekah. Nabi Nuh, kaum dia juga. Muhammad, kaum dia juga. 13 tahun di Mekah. Allah perintah dia berhijrah. Yang berhijrah dengan dia juga. Dengan dia 2 orang je dan Abu Bakar. Yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah akhirnya 80 orang sahaja juga. 80. Tapi tak apalah, dia 13 tahun 80. Kita 80 bagi 13. Setahun dapat berapa orang? Kalau setahun 10, 130. So setahun 7 orang ya. Tak ada 7, 6 orang setengah kan. Setahun 6 orang. Nabi sendiri bercakap dengan mukjizat turun, dengan bukti yang cukup nyata. Tengok kedegilan dia macam. Saya sempat hati pergi ke Masjid Asy-Syajarah tu. Di Mekah, kalau jalan daripada Ghazah itu nak pergi ke Naim, ada satu masjid nama Masjid Asy-Syajarah. Tak pasti ulang balik. Masjid pokok, nama dia sekarang Masjid Asy-Syajarah. Kenapa Asy-Syajarah? Ni nak cerita macam mana degilnya orang, macam mana kerasnya hati itu. Yang Allah Ta'ala kata, summa qasat qulubuhum min ba'd lijalik faikat tijarah. Hati kamu ni dia keras, jadi macam batu. Seorang Arab, dia ni orang daripada, dia kata Arabi min sakinil jibal. Seorang Arab daripada suku kaum yang tinggal di bukit. Terkenal orang Arab ni, orang yang duduk di bukit ni yang cukup tahan lasak, tahan panas, tahan tak makan, hidup dengan buah kayu, dengan akar kayu. Dia memang bengih kasar. So dia turun daripada bukit sampai ke Mekah. Orang cerita pasal Muhammad ni tipu, bohong, sihir, buat agama baru, pecah belah orang bersemua semua ni. Jadi orang Arab ni jenis kasar tu kan. Dia kata, besar mana Muhammad? Besar aku? Jadi kami tangan dia. Besar aku? Dia kecil daripada kamu. Kuat macam aku? Dia tidak kuat. Dia tidak berlawan dengan orang. Dia kuat lari? Dah dia tak kuat. Kalau tak kuat, kenapa hampa biar ke situ mana? Patah ke tengkok dah habis? Kalau kamu boleh buat demikian, kamu tolong kami, Allah pergi. Dia kata, tunjuk dekat aku di benang Umar. Tapi dia kata, kamu kena ingat, kalau kamu pergi dekat dia, dia akan berbicara dengan kamu dengan bahasa Arab yang kamu sendiri buat akan tercengang. Kamu jangan terima bahasa Arab dia, jangan terima Quran dia. Itu mengarut. Tak apa, tak apa. Dia pergi, nak pergi saja nampak Muhammad datang. Jalan. Tidak. Itu dia orang yang selama ini memecah belahkan perpaduan kita
perpaduan Arab yang membodohkan berhala kita, tidak orang ada. Sebesar itu kau tak boleh patahkan tengkok dia. Biar aku patah tengkok dia. Dia kata, ukasir unuqahu, itu maknanya ukasir, aku patahkan tengkok dia. Dia pergi. Dia pegang apa nama ni, akhadha bi majami' siyabi, dia pegang baju ni, dia angkat dah. Letak. Kamukah orang yang memecah belahkan orang Arab? Tidak. Aku mengajak mereka kepada perpaduan. Kamu mendakwa Nabi. Aku tak dakwa, aku Nabi sungguh. Aku Nabi sungguh. Kamu buktikan kepada aku kamu Nabi sungguh. Kalau kamu tak Nabi sungguh yang aku tak boleh terima, aku patah tengok kamu. Aku ada Quran, aku tak mau. Quran aku tak mau. Aku nak kamu buktikan kepada aku kamu Nabi sungguh-sungguh Nabi, aku nak beriman. Aku nak paksakan mereka beriman ke semua. Tapi ingat, kalau kamu bagi bukti yang tak betul kepada aku patah, selesai masalah. Dia kata, kalau kamu nak bukti, aku ada Quran, tapi kamu tak mau Quran, tidak mengapa. Aku akan tunjukkan kepada kamu bukti yang kalau kamu boleh fikirkan, kamu tahu aku benar. Apa bukti dia? Izhab ila tilka syajarah. Kamu pergi kepada pokok tu. Nampak tak? Pergi ke pokok itu, pergi bagi salam dekat pokok itu. Abah kata, Nabi Muhammad kirim salam kepada kamu. Cukup dia kata, aku tahu dah, ini gila. Memang gila, itu tak apalah. Gila tu kat mana? Lepas tu, Abah dekat dia kata, aku Nabi Muhammad, aku tak mau kata hang Nabi Muhammad. Muhammad boleh? Tak boleh, tak boleh. Abah kata, Muhammad kirim salam kepada kamu, dan Muhammad suruh kamu pergi menghadap dia sekarang. Sah dah, gila lah. Ini sah dah. Tapi aku nak tengok dia sekarang mana gila ni. Nampaklah pokok tu. Laki dia kata, pasal aku pergi tu, dia kata aku dah terbodoh. Pasal dia nak lari daripada aku, dia tak boleh, dia takut lari. Aku tangkap dia. Bila aku pergi jauh nanti, dia lari. Selesai. Tapi aku terbodoh, apa nak buat, tak apalah. Lepas kat pokok tu, dia kata, Muhammadun yuqri'ukis salam. Bahasa Arab dia. Dia tak kata Nabi Muhammad, kata dia mengaku. Muhammad kirim salam kepadamu. Dia dengar suara alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Suara mai mana ni? Lepas tu dia kata, Muhammad suruh kamu pergi menghadap dia. Fahtazzat asy-syajarah, pokok itu bergerak. Wa aqla'at nafsaha, dia boleh cabut diri dia. Wa tamarraqa bit turab, dia tu dalam pasir, dia berguling, pokok tu. Sampai kat Muhammad. Laki-laki ni ikut. Sampai dekat Muhammad, Nabi kata apa? Aituh syajarah, quli lahu, man ana? Wahai pokok, tolong. Bagi tahu dekat orang ni, aku ni siapa? Pokok itu bangun. Malat ala ra'sih, pokok itu condong sampai kepala dia. Dia kata, dia goyang kepala orang tu, huwa Muhammadun Rasulullah. Pokok tu macam,
ini Muhammad Rasulullah. Nabi terima kasih kepada pokok. Balik semula ke tempat kamu, wahai pokok. Pokok tu balik. Tempat itulah yang dia cabut diri dia itu. Sejak zaman Nabi tu orang buat masjid. Kekal sampai hari ini. Berubah binaan, tempat tak berubah. Nama dia Masjidus Syajarah. Point. Adakah lelaki tadi mengaku Muhammad sebagai Rasul? Dia balik semula kepada kaum yang tunggu dia tu, yang berjanji nak patah kepala. Apa yang anda dapat? Dia kira betul kamu kata Muhammad adalah seorang ahli sihir, tapi nasib baik dia cabut pokok, tak cabut kepala aku. Kalau dia mampu cabut pokok depan aku, dia cabut kepala aku boleh. Tapi dia cabut pokok depan aku, pokok tercabut. Dari jauh. Memang dia sihir. Tidak beriman juga. Itu saya kata. Sebab tu menasabah sangat dengan 13 tahun mengajak orang kepada Islam dengan mukjizat, dengan bukti, dengan apa semua. 80 orang sahaja yang beri. Tapi ingat, jangan ambil matematik tu. Matematik tu takkan jalan. Kalau setahun 13, kalau setahun 7 orang, 6 orang. Nabi Muhammad hidup sebagai Nabi 23 tahun. 23 tahun kali 6 orang, berapa orang ni bagus? Dah. Dibalik kepada idza jaa nasrullahi wal fath. Bila sampai masa Allah nak bantu kamu, nak tolong kamu, ra'aitan nas, kamu akan nampak nanti. Yadkhuluna, akan masuk agama afwajan, berpuak-puak. Sebab tu Nabi berpindah ke Mekah, ke Madinah dengan membawa hanya dalam 80 orang saja sampai ke Madinah. Dan bayang, tak sampai seminggu seluruh rumah-rumah di Madinah bercakap hal Islam. Yang tak Islam ketika itu hanya orang-orang Yahudi. Yahudi ni punya degil, punya teruk ni. Macam rujuk kepada tu hadis. Macam semasa Nabi pergi ke Madinah, dia telah dihalang, cuba nak diskreditkan kenabian dia oleh seorang Yahudi bernama Abdullah bin Salam. Ingatlah, Abdullah bin Salam ini seorang Yahudi yang cukup terkenal dengan dahak dia, dengan tipu hailah dia, dengan macam-macam lah. Tapi bila sampai Yahudi di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana Allah nak buka hati. Buka, kita dah buat kerja, Allah nak tolong mudah. Jadi Yahudi datang jumpa dengan Nabi di Quba ketika itu. So dia baru sampai di Quba, Masjid Quba. Yahudi datang seorang. Saya perkenalkan diri dia nama dia Abdullah bin Salam. Yahudi dan rahib. Rahib ni seorang padri besar. Dia kata, ya Muhammad, inni sa'iluka an salas. La ya'rifu jawabaha illa huwa nabi. Aku nak tanya kamu, wahai Muhammad, 3 soalan. Kalau kamu tidak boleh jawab tiga ini, kamu bukan Nabi. Kerana Nabi sahaja boleh jawab 3 ni. Nabi kata dekat dia, dia kata, kamu simpan tak jawapan tu? Aku simpan. Aku simpan jawapan. Kalau kamu tidak boleh jawab 3 ini, kamu jangan masuk ke Madinah. Jangan menyesatkan orang Madinah. Balik ke Mekah. Tapi kalau kamu boleh jawab 3 soalan ini, kamu Nabi. Nabi katanya, baik, kalau aku jawab 3 soalan itu, kamu nak Islam ke tidak?
Kalau aku jawab tiga-tiga tu kamu nak Islam ke tidak? Dia terperangkap. Sebab dia kata la ya'lamu jawabaha illa nabi. Tiga soalan tidak akan dapat dia jawab melainkan dia nabi boleh jawab. Okey, kalau aku dijawab kamu Islam ke tidak? Dia terpaksa kan kata ya. Tanya. Soalan pertama memang susah lah. Memang tak ada jawab pun kalau kita biasa. Dia kata, ya Muhammad, ma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannati hina yadkhulun. Apakah makanan yang pertama sekali yang orang-orang masuk syurga akan makan bila mereka masuk ke syurga? Apa yang pertama mereka makan? Ya, wudu, pencaluk, durian. Apa yang kedua? Soalan yang kedua. Ma akhiru asyratis sa'ah qabla nuzuliha. Apa dia tanda kiamat yang terakhir sekali lepas tu berlaku kiamat? Okay. Apa yang ketiga? Limadha yanji'ur rajul ila abihi au ummi. Kenapa rupa manusia ini kadang-kadang dia keluar rupa ikut rupa ibu dia, kadang-kadang rupa dia ikut rupa mak dia, ke rupa ayah dia. Apa sebab? Memanglah soalan macam tu nak jawab bukannya senang. Tapi Nabi tak pernah ada nak reserve, bukan Nabi nak tunggu dah. Dia kata, kamu dengar elok, dengar baik-baik. Nabi kata, awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannati hina yadkhulun fa zaitun min kabilil hud. Makanan pertama orang-orang syurga yang masuk akan makan, dihidangkan suatu jenis minyak zait, minyak yang diperbuat daripada kabid jantung, hati, hud, ikan paus. Minyak yang dibuat jenis minuman, bahan dia diambil daripada hati ikan paus. Pucat muka dia. Yang kedua, bagaimana seorang yang boleh merupai dengan rupa ibu dengan rupa ayah? Dia kata, apabila, bahasa Arab panjang, apabila benih laki-laki mendahului benih isteri dengan sampai dulu ke rahim, dia mendahului ma'ur rajul ma'ul mar'ah, mani laki-laki dengan mani perempuan. Laki-laki dahulu yang sampai, maka anak itu akan keluar imbas-imbas rupa bapa. Dan kalau benih perempuan dahulu yang lebih dahulu menguasai benih laki-laki, maka rupanya dia pergi kepada rupa ibu. Yang ketiga tentang akhir, tanda akhir kiamat nak berlaku. Panarun tahriqul ard min masyriqih ila maghribiha. Api akan membakar bumi ini daripada timur ke barat, utara ke selatan. Disebut begitu. Dia pegang buku tu. Apa dia kata? Sadaqta ya Muhammad. Betul. Izan taslim Islam apa syahidah. Dia mengucap dua kalimah syahadat. Selesai mengucap saya dua kalimah syahadat sahaja, Muhammad dia beritahu di luar ada satu rombongan orang Yahudi nak berjumpa. Nabi kata, Abdullah, ini nama dia Abdullah bin Salam. Abdullah, kamu masuk ke dalam bilik, kamu jangan keluar sampai aku panggil keluar. Dia sembunyi kat Abdullah bin Salam, rombongan Yahudi masuk. Masuk menghadap, Nabi tanya dia apa? Kamu kenal tak
seorang bernama Abdullah bin Salam. Jadi jawab, hada sayyiduna wa ibnu sayyiduna huwa alimuna wa ibnu alimuna. Orang yang kamu sebut tu, Allah bin Salam tu, itu sayyiduna, itu ketua kami dan anak kepada ketua kami. Dia orang yang paling alim di kalangan kami, anak daripada orang yang paling alim di kalangan kami. Itu punya puji. Nabi kata, lau aqulu lakum, kalaulah aku kata kepada kamu sekalian, kepada kalian semua, bahawa orang yang nama dia Abdullah bin Salam telah Islam, apa kamu nak kata? Nakulah nak kata. Kami boleh jawab senang saja. Kamu pembohong. Nabi kata, panggil Pulau Abdullah bin Salam. Ini Nabi Salam, apa kata apa dengan Islam ke tidak? Dia kata, pada Islam tu. Aku dah Islam. Ini Nabi. Apa dia jawab? Kamu anak yang tak berguna di kalangan kami, pak kamu tak guna. Itu Yahudi lah. Tapi lepas tu Islam berkembang begitu cepat. Kita bayanglah bahawa dalam 8 tahun, 9 tahun lah. 9 tahun Nabi berhijrah. Dia buat haji wada tahun yang 10 lah. Haji penghabisan. 10 tahun di Mekah. Yang pergi kerja haji sahaja, dengan dia sahaja, dengan Nabi haji akhir itu, 132,000 orang. Itu yang pergi ke haji. Itu yang di perbatasan peperangan, yang menjaga Madinah. Tengok. Berapa tahun saja lepas itu, Islam telah berkembang begitu pesat. Dianggarkan oleh para sejarawan, Nabi wafat, umat Islam telah mencecah 1,5 juta orang. Kalau 100,000 berada dalam rombongan Nabi saya, yang perang Tabuk berlaku tentu juga. Yang kita ada hampir 1,000 tentera. Dan dia Berinah juga ada orang ramai 100,000. Yang di luar dan sebagainya. Itu maknanya dalam masa sekejap saja, so bilangan telah bertambah kepada hampir 1,5 juta orang. Dan zaman Muhammad ke zaman kita baru 1428 tahun. Islam sekarang sudah ada angka 1,7 bilion sekarang. Kita ada 1.7 bilion orang. Itu dia punya perkembangan yang paling besar sekali. Itu saya kata, itulah bukan kerja kita. Nuh kemudian daripada beberapa masa dia menurunkan hujan, menurunkan hujan akan minuman kamu, tetaplah berkehendak kamu. Maknanya nak ceritakan Nuh telah berusaha untuk mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya Allah turunkan hujan kepada mereka atas kesalahan yang mereka buat. Allah tidak zalim manusia dengan membuat demikian. Tapi tak wajarkah selama 100 tahun, 1000 tahun lebih kurang, round figure, mengajak orang kepada agama Allah dengan cukup bukti. Sebab itu Nabi, mereka sendiri sebagai Rasul, penuh dengan mukjizat. Apakah taklah beriman? Kita macam Nabi Nuh, satu poin. Dah putus asa dah tak boleh dah. Orang tu dah jadi, kata orang dah mutahajir, dah batu hati, tak boleh dah. Tak boleh pilih. Lalu dia berkata, wahai Nuh, mudah aja. Kalau agama kamu betul, Tuhan kamu betul, kamu minta Tuhan turunkan bala kat kami. Ini Nuh tanya, kamu nak apa? Turun hujan? Minta Tuhan kamu turun hujan. Itu dia angkat tangan berdoa. Doa Allah beritahu kat dia. Beritahu kat kaum kamu, kata, yang mereka minta hujan itu kami telah dengar, dan dunia ini akan kami tenggelam dengan hujan. Tempat mereka tu lah. Tapi orang musyrikin, orang yang memang tak terbuka hatinya, tengah padang pasir kering kuntang tu hujan nak turun,
Dia ketawakan orang, dan lebih ke Nabi Nuh pula terpaksa kena buat persiapan tebang pokok buat kapal. Yang sekarang tiba masalah buat tu, kayu yang buat kapal itu nama kayu kokar. Lepas tu buat cincin juga batu kayu kokar. Lepas tu buat tasbih juga jual kayu kokar. Ya, kuya pun apa hikmahnya kayu. Kayu. Tak apalah. Buat kapal. Lagi orang ketawa, jadi buat kapal ni, orang tu buat kapal tepi laut, tepi sungai. Ni Nabi apa buat kapal tengah-tengah padang pasir? Lagi teruk dia kena. Tak apa. Siap kapal. Mama kita esok nak hujan. Lah, cuaca yang macam ni esok nak hujan. Dia angkut makanan orang Islam ke atas kapal. Atas betul. Hujan sungguh. Bukan hujan sungguh saja. Padang pasir, air naik. Banjir sudah mula. Kapal sudah mula belayar. Orang-orang sudah mula tenggelam dalam air. Anak Nabi Nuh tu ada tepi kapal. Nabi Nuh kata, ya bunay yarkam ma'ana wala takun ma'al kafirin. Wahai anak, kan semua dah terang dah. Irkam ma'ana, mari naik dalam kapal dengan syarat beriman. Kau beriman dengan Allah Ta'ala, dengan aku naik kapal, kamu selamat. Tengok punya degil anak. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Kami akan lari naik atas gunung, atas bukit, yang akan menyelamatkan kami daripada banjir ni. Qala, tu masih lagi ada dialog. La asimal yaumin amrillah. Naik atas bukit pun akan tenggelam. Masih tak nak beriman. Fahala bainahumal maut. Datang ombak besar memukul anak, tenggelam dalam air. Puannya, tak cukupkah bukti tu? Daripada lama berdakwah sampai kata cabar turun hujan, hujan turun sungguh, banjir sungguh, kapal yang tak sepatut belayar di padang pasir, sekarang kapal dah belayar. Sepatutnya cukuplah bukti dia beriman. Tak. Saat akhir itu seorang tak beriman. Akhir mampu semua sekali. Itulah yang dia cuba timbulkan poin. Okey. Saya akan berkehendak kamu kepadanya. Allah turun hujan kepada kita, kita kehendak kepada hujan. Dan kepada tempat kembali segala kekuluhan. Demi Allah, demi Allah, tiada sampai akan daku bahwasanya Allah Ta'ala kasih akan sesuatu melainkan aku kasih akan dia. Ini Nabi Nuh telah menyebut sama dengan orang lain. Dia bersumpah demi Allah, tiada sampai akan daku, tak ada yang sampai melainkan yang sampai kepada aku. Allah Ta'ala kasih akan sesuatu melainkan aku kasih akan dia. Apa Ta'ala kasih, kita kena kasih kepada dia. Dan aku kerjakan dia hingga sampai kepada ajalku tu. Maknanya apa yang Allah Ta'ala kasih aku lakukan, aku akan buat sampai mati. Bukan buat sekerat, bukan buat sekejap. Apa sahaja Allah Ta'ala sayang, kasih, aku akan buat sampai kepada ajalku. Sesuatu yang dibenci oleh Allah, melainkan aku benci. Nabi mana pun, sekali Zulkarnain ke, Nabi Nuh ke, siapa sahaja, sepatutnya kita sama juga. Apa yang Allah Ta'ala benci, kita kena benci. Yang dia kasih, kita kena kasih. Dan aku jauh akan dia sampai kepada ajalku. Yang nama benci, yang Allah Ta'ala tak suka, kena jauh sampai kepada akhir hayat kita. Dan sebenarnya telah khabar akan daku bahawasanya Allah Ta'ala kasih, ia akan adil. Satu daripada sifat Allah Ta'ala kasih, Allah sayang kepada orang yang adil.
Pemerintah yang adil Allah sayang, orang yang adil Allah sayang pada hambanya. Dan benci ia akan zalim. Setengah akan setengahnya. So Allah Ta'ala benci kepada orang yang menzalimi di antara mereka, setengah akan setengahnya. Maka binasalah bagi orang yang zalim. Itu satu doa, satu seruan. Binasalah, hilanglah kezaliman. Tapi saya duk lihat kezaliman ini lebih besar kezaliman manusia apabila mereka telah menzalimi diri mereka sendiri. Zalim orang itu biasalah. Orang yang hatinya suka berbuat zalim, dia buat zalim kepada orang. Maka dia seronoklah tengok orang yang dia kena dia buat tu tersungkur, jatuh dan sebagainya. Tapi satu poin bahawa kita lupa mengatakan bahawasanya zalim yang paling zalim bila orang telah menzalimi kepada dirinya sendiri. So, ada yang kita tidak sedar, manusia telah menzalimi dirinya sendiri. Dia buat zalim atas diri dia sendiri. Dia tidak sedar. Sebab dalam Quran Allah Ta'ala sebut, di antaranya dia kata, waman azlam mimman dhukkira bi ayati rabbih summa a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Waman azlam, dan siapakah lagi yang lebih zalim? Seorang itu Allah Ta'ala kata azlam, dialah yang lebih zalim. Bila? Mimman dhukkira bi ayati rabbih, daripada orang yang disebutkan kepadanya, dibaca kepadanya, diajar kepadanya hukum-hukum Allah. Fa'arada anha, lalu dia berpaling daripadanya. So kalau orang yang tahu bahawa ini tidak boleh buat hukum Allah, dia buat juga. Buatlah ini, dia tidak buat. Jangan buat ini, maka dia buat. So dia sampai hukum kepadanya, dzukira bi ayati rabbih, disebut kepadanya hukum Ta'ala, lalu dia melanggar juga hukum Ta'ala. Yang itu dipanggilkan azlam. Dia lebih zalim sebab dia nanya diri dia sendiri. Ini banyak kali ni dalam Quran. Satu lagi, waman azlam mimman iftara 'ala Allahil kadhib wa yud'a al-Islam. Siapakah lagi yang lebih zalim daripada dia mengatakan bohong kepada orang yang mengajak dia kepada Islam? Waman azlam mimman iftara Allahil kadhib wa huwa yud'a al-Islam. Orang ajak dia kepada Islam, dia kata mengarut, pembohong, tak betul. Orang itu dikatakan orang yang telah menzalimi diri dia. Sebab tu kita bicara ni hal zalim secara umum. Tapi poin yang saya sebut itu kena fikir. Itu kita menzalimi diri kita kerana akhirnya, kerana kita menolak yang benar itu, kita yang akan menanggung rugi kemudian. Okey. Benci kepada zalim setengah-setengah. Maka binasalah orang yang zalim daripada engkau dan kerosakan. Kerasku itu dirujukkan kepada kekerasanku kepadanya. So, kekerasanku kepadanya merosakkan kerosakan. Perang siapa yang adil daripada orang yang aku besarkan, tak ia duduk bertelakan, bertilikkan dalam majlisku. Maksud dia, kalau orang yang telah sampai kepada nama dia adil, dia boleh duduk dalam majlis-majlis Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk majlis-majlis raja-raja, termasuk raja tadi, termasuk majlis Nabi-Nabi sendiri. Orang yang duduk bertelikkan dalam majlis, maksudnya orang yang diberi penghormatan, duduk dalam majlis aku. Betapa kehendaknya, diciptanya atasku, apa di kehendaknya, maka tidak aku salahi. Maksud dia, fahamlah. Orang yang telah adil, dia boleh meminta kepada aku
doa dia makbul. Doa pemerintah yang adil makbul. Doa orang yang adil juga makbul. So, orang yang adil, orang yang paling hampir Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula Allah Taala yang membalaskan akan tiap-tiap seorang akan perbuatannya, dan kata Walid ini Al-Walid bin Abdul Malik, bahawa saya binasa rakyat sama dengan binasa wali. Ini seorang pemerintah dalam siri pemerintahan kerajaan Umayyah juga. Walid bin Abdul Malik, dia kata apa? Bahawasanya ini pemerintah ni kata binasa rakyat dengan binasa wali. Manakala wali rosak, rakyat juga akan rosak. Baik mereka itu dengan baik wali, rakyat akan baik kalau pemerintah baik. Macam dalam hadis Nabi sebut, sinfan min ummati in salaha salahan nasu jami'an wa in fasada nasu jami'an, atau kama qala. Ada dua golongan umat aku, Nabi kata. Kalau dua golongan ini baik, rakyat kesemua baik. Kalau dua ni rosak, semua negara rosak. Sebenarnya mereka al-ulama'u wal-umara. Ulama dengan umara, ulama dengan pemerintah. Kalau ulama fasik, ada. Kalau pemerintah fasik, ada. Kalau ulama akhirat yang betul, pemerintah yang betul, semua orang selamat. Ini merujuk Abdul Malik kata, dia kata sama juga. Kalau dia kata wali binasa, pemerintah binasa, maksudnya fasik lah. Binasa maksudnya rosak. Ayat rosak. Kalau mereka baik, semua baik. Kata Wah bin Munabbih, seorang sufi, seorang ulama besar. Wah Munabbih ni banyak yang ulama mufassir, banyak menafsir Quran, hadis ni. Dia kata apa? Apabila mencita-cita wali, yakni raja-raja, dengan zalim, jadi dia, kalau raja berangan-angan untuk melakukan kezaliman, wali pemerintah, governor pemerintah, raja-raja pemerintah. Kalau raja-raja bercita-cita saja nak buat zalim, dia berangan tak nak mau adil pada rakyat, atau dikerjakannya dengan dia, tapi dia memang zalim sungguh, dimasukkan Allah kekurangan pada ahli tu, perkataan tu mamlakahnya. Mimim lamha kaknya tu dia bacanya mamlakahnya. Maksudnya kalau wali, kalau pemerintah berniat untuk melakukan kekejaman dan dia buat kekejaman itu pula, maka Allah memasukkan kekurangan pada ahli mamlakahnya. Apa dia kekurangan? Masalah mungkin kebapaan, kemiskinan, penyakit dan sebagainya, maka banyaklah Allah berikan kepada mereka itu masalah-masalah kehidupan. Dan pada tu pekannya, bandarnya, masalah kepada pemerintahan dia, masalah kepada bandar-bandar dia, dan tanamannya tak jadi, penyakit dan sebagainya. Dan pada mati ni, nak cari perkataan ni, istilah abangnya, abengnya, baca abeng. Abeng apa dia? Hasil mahsul negara. Maknanya kalau pemerintah berniat tak mau buat adil dan dia buat zalim sungguh kepada rakyat dia, nanyalah tak adil, maka Allah beri kekurangan kepada pemerintahannya. Kekurangan banyak fahamlah. Kekurangan bukan kepada kuasanya saja, pada pekannya, pada bandar-bandar dia bermasalah. Salah bandar fahamlah. Kerosakan akhlak, orang kaya yang tidak kesihan kepada orang yang miskin. Yang kaya dia sahaja, kira perut dia sahaja, temolok dia sahaja.
Tak peduli kepada orang yang susah dan sebagainya. Orang yang berilmu, megah dengan ilmu dia. Tak nak sampaikan ilmu kepada orang lain. Kan tak ada masalah. Tanamannya, hasil mahsul tanaman, kesemua akan berkekurangan. Dan pada habisnya hasil mahsul yang ada pada semua akan kurang. Dan tiap-tiap sesuatu, semua akan kurang. Dan apabila mencita-citakan dengan kebajikan, kalau pemerintah atau kita yang memerintah rumah tangga, kita memerintah perniagaan, kita memerintah institusi, kita berangan-angan untuk membuat kebajikan dan angan-angan nak melakukan keadilan, berangan-angan, atau digemarkannya, digemarlah, disuka kepada yang nama dia adil, nak musnahkan yang nama dia kezaliman. Kalau buat demikian, masuk berkat pada ahli mamlakah. Senegeri itu Allah Ta'ala akan masukkan, akan anugerahkan, akan beri barakah. Barakah apa dia? Ma zada wa nama. Al-barakatu hiya kullu syai'in zada wa nama. Barakah maknanya sesuatu itu memberi kelebihan, lebih, dan dia berkembang. Sesuatu yang lebih daripada apa yang ada dan berkembang, itu barakah. Kalau yang ada banyak, macam kalau kita dapat harta pusaka banyak tapi tidak ada barakah, lingkup habis harta. Kalau yang ada barakah, tinggal sedikit tapi dikembangkan, dimanfaatkan, difaedahkan. Rezeki yang sedikit cukup dan tidak bermasalah. Rezeki yang tidak ada barakah banyak bermasalah. Itu yang disebutkan bila masuk barakah itu, ya kita faham bila barakah. Seperti kita dalam Islam berdoa tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam Nabi ajar kita bila kita pergi majlis perkahwinan. Lebih berharga sebenarnya kita pergi orang kahwin tu, kalau kita berdoa dekat dia dengan doa Nabi. Apa dia? Barakallahu ta'ala fika wa fiha wa barakalakumah. Allah Ta'ala bagi barakat kepada kamu dengan dia dengan kamu, dan terus berkat kamu. Doa itu lebih berguna sebenar daripada hadiah. Sebab hadiah tu dapat pinggan, maknanya pecah lah. Tapi kalau hilang barakah, kadang pinggan tak ada buka pun dah bercerai dah. Dah. Jadi kalau barakah, hidup mereka bahagia, anak-anak tidak mendatangkan masalah kepada mereka, rezeki bertambah. Sebab tu janji yang Nabi sebutkan, tazawwajun nisa fa innahun ya'tina bil mal. Berkahwin dengan perempuan, kelak kamu akan dapat rezeki yang lebih, dapat anak, rezeki lebih. Itu berkat. Sebab itu penting sangat barakah. Nabi berkahwin pun dia doa barakah. Macam dibagi kambing kepada seorang sahabat, dia Qila, nama Abu Sa'labah tu. Dia pegang kepala kambing itu, Barakallahu ta'ala fik. Dia pegang kepala kambing itu, Allah Ta'ala bagi berkat kepada kamu. Sekejap saja Abu Sa'labah telah kaya raya dengan kambing yang beranak, bertambah. Tapi barakah itu barakah pada kambing, tapi tak barakah kepada dia. Akhirnya dia telah rosak iman dia, tak bagi zakat kerana sayang sangat kepada harta, terlampau jadi mata duitan, rosak juga. Tapi penting ini, barakah ni kita doa kepada orang, kita minta barakah ni penting. Sebab barakah ini zada wa nama, barang yang bertambah, yang dia subur. Kalau tanaman yang bertambah bersubur, dia macam pisang, dia bertambah anak, dia subur, dia hasil yang banyak. Kalau binatang pun dia beranak banyak dan dia tidak merosakkan. Itu yang dikatakan barakah. Sampai ke peringkat kalau pemerintah sendiri itu, kalau niat dia hendak melakukan keadilan, adil kepada rakyat,
Tak pandang Cina ke Hindu ke, satu geng ke tak sama geng ke, kroni ke tak kroni ke, jangan. Semua rakyat. Kalau niat saja itu Allah Ta'ala masukkan barakah kepada ahli mamlakahnya, ahli penduduk. Semua berbarakah. Itulah kebahagiaan yang kita capaikan. Yakni akan segala tempat kerjaannya. Tempat kerja ada barakah, ada kebaikan. Tak ada masalah, tak ada problem. Dan pada segala yang tersebut itu, apa sahaja yang dirujukkan kepada nama dia barakah itu, itulah yang sangat